Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan wawasan 2020 pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin menganugerahkan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisah mengenai wawasan 2020 yang berfokuskan kepada pengaruh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama. Sungguh kacak orangnya, selamat datang kami ucapkan kepada saudara Vincent. Bagi ahli panel yang kedua, cantik dan menawan orangnya, selamat datang kami ucapkan kepada saudari Nurul Syafiqah. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu tentang tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana wawasan 2020 telah pun berkembang dengan sangat pesat. Maklumat di hujung jari merupakan frasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Wawasan 2020 ini juga turut mempengaruhi kehidupan kita. Jadi pada hari ini, kita akan membincangkan sejauh manakah perkembangan ekonomi negara pada masa kini di negara kita. Kemajuan yang dimaksudkan bukan terhad kepada bidang ekonomi sahaja, malah ia akan merangkumi segala aspek kehidupan, iaitu ekonomi, politik, sosial, kerohanian, kejiwaan dan kebudayaan. Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama kita, iaitu saudara Vincent. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan wawasan 2020 ini? Terima kasih kepada moderator, Saudari Aina, di atas soalan yang dianjurkan. Selamat pagi dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan yang tadi, wawasan 2020 bertujuan mewujudkan negara bermaklumat, iaitu Malaysia akan menjadi negara maju dengan caranya tersendiri tanpa terikut kepada cara dan corak negara maju yang ada sekarang. Kemajuan yang dicita-citakan ialah kemajuan yang sempurna tidak semata-mata diukur dari segi pencapaian rahia atau fizikal semata-mata, malah ia akan meliputi kewujudan satu masyarakat yang sempurna dengan nilai moral dan etika yang tinggi yang boleh dicontohi oleh negara-negara lain. Terima kasih panel pertama kita. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui wawasan 2020 sangat penting. Persoalan saya kepada saudara Syafiqah, apakah kepentingan keadilan ekonomi dan sosial? Terima kasih Cik Moderator. Pertama, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik pada soalan tadi, untuk maklumat, kepentingan keadilan ekonomi dan sosial ialah pewujudan satu masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi dan sosial. Memang tidak dapat disangka sebagai satu cabaran yang besar, perlu dihadapi bagi mewujudkan satu negara yang maju dan bersatu. Ini ialah kerana dalam sebuah negara maju tidak patut mewujudkan keadaan di mana satu golongan rakyat mempunyai segala-galanya sedangkan satu golongan lagi tercicir. Penyataan wawasan ini adalah menampakkan penegasan semula ke atas isi yang sentiasa diberi dan meminta perhatian umum, iaitu pembasmian kemiskinan, keseimbangan ekonomi di antara kaum, di antara wilayah, di antara negeri, di antara bandar dan luar bandar. Dalam konteks ini, wawasan 2020 sebenarnya telah membabitkan semua rakyat Malaysia tidak salah tafsir terhadap bantuan yang diberi kepada sesuatu kaum, golongan yang tidak adil. Sebaliknya, hendaklah menganggapnya sebagai satu usaha bagi memperbaiki ketidakadilan. Kesungguhan ini bagi mencapai tahap keseimbangan dan seterusnya telah diterjemahkan ke dalam objektif dasar pembangunan nasional dan dilaksanakan melalui program dan projek rancangan Malaysia ke-6.
Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa Wawasan 2020 telah pun diterapkan di dalam negara kita. Pada pandangan Saudari Syafiqah, bagaimanakah untuk mewujudkan moral dan etika ini akan memberikan faedah atau kesan yang positif kepada Wawasan 2020 atau ianya lebih mendatangkan kesan negatif berbanding kesan yang positif? Terima kasih kepada moderator. Berbalik pada soalan yang tadi dituju kepada saya. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa kini, moral dan etika yang sangat penting dalam sebuah negara berlainkan dengan konsep negara maju yang ada sekarang yang lebih bercirikan keberadaan negara maju ala Malaysia yang dicita-citakan seharusnya lah dipegang kepada falsafah moral dan etika yang tinggi berdasarkan kepercayaan agama. Penganut falsafah ini adalah penting kerana kemajuan kebendaan tanpa nilai-nilai moral etika tidak akan mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian, yang berkaitan sebaliknya banyak membawa kepada keburukan. Pengalaman nilai-nilai murni akan menjadi faktor penghalang dalaman untuk tidak menyalahguna kemahiran atau kekayaan yang dimiliki. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini kerana sudah hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya, masa amat mencemburui kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah sekali imbas Wawasan 2020 seolah-olah merupakan wawasan ekonomi semata-mata kerana ia mementingkan persoalan pembangunan ekonomi untuk Malaysia menjadi negara perindustrian. Tetapi, jika dihalusi, ia sebenarnya lebih daripada itu. Oleh kerana ia juga menyentuh perkara-perkara berkaitan dengan aspek sosial dan cara hidup seperti pembentukan dan kepribadian bangsa, moral dan etika, kebudayaan kebangsaan, pembangunan sumber manusia dan lain-lain. Wawasan 2020 bukanlah slogan untuk dilaung-laungkan, tetapi ia lebih merupakan rangka kerja tindakan framework of action bagi setiap rakyat untuk mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan Malaysia menjadi negara yang benar-benar maju dan makmur dalam konteks ini. Wawasan tersebut memerlukan beberapa peristiwa penting. Di antaranya ialah kualiti tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, perubahan sikap dan nilai, penekanan kepada sains dan teknologi, perancangan dan peranan sektor swasta yang lebih dinamik. Sekian, terima kasih.